لساني واهد قلبي بحفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمن ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه حفظه الله تعالى: البيت الرابع. قال الناظم رحمه الله: أيضا حصول الجسم في المكان متى حصول خص بالأزمان. Ainun terjemah mata ini cara kita dulu lah. Ainun mubtada, usulu tu khabar. Bermula ainun, ainun tu sah jadi mubtada pasal dia isi alam. Macam nama Zaidun lah, walaupun dia ada tanwin tapi dia tu dah jadi makrifah dah. Makrifah dia tu kita tilik pada sudut dia menjadi isim alam. Ainun ataupun kita boleh kata dia tu sah menjadi mubtada kerana umum dia, li umumihi. Dan kita dah maklum mubtada ni dia tidak akan mari dalam keadaan isim nakirah melainkan bersama dengan musawwirat, mana mujawizat, perkara yang mengharuskan isim nakirah jadi mubtada. Jadi ada dua wajah lah, imma kita kata ainun tu sudah isim alam ataupun kita kata ainun tu jadi mubtada sah dia walaupun isim nakirah kerana umum dia, li umumi. Ainun, bermula ainun melihat kepada takrif usulul jismi fil makan, ini takrif indal hukama. Maka kita takdirlah ainun ay indal hukama, bermula ain di sisi hukama. Di sisi hukama tu gapo? Husulul jismi, hasilnya suatu jisim. Hasilnya suatu jisim. Sini kita kena faham pula. Bila kita kata takrif di sini ialah takrif hukama, maka takrif jisim pun kena takrif jisim hukama. Jadi kita tak bolehlah faham jisim dengan makna perkara yang boleh dibelah bahagi, jirim yang boleh dibelah bahagi. Kita tak boleh faham gitu jisim sini. Apa pasalnya al-jismi di sini ialah jisim, takrif di sini ialah takrif di sisi hukama. Begitu. Lepas tu jisim-jisim di sisi hukama ni dia duduk bawah siapa? Kita cerita secara mudah. Al-jismu di sisi hukama dia duduk di bawah jauhar. Yang kita dah cerita dah bahawa ni pada perbahasan jauhar indal hukama dia terbahagi kepada 5. Hukama kita tambah sikit ni. At-ta'limi kita bagi. Jisim yang dimaksudkan di sisi hukama di sini adalah al-jismu at-ta'limi. Gitu. At-ta'limi kita buat sifat lah, kita amali sifat. Al-jismi at-ta'limi. Jadi kita jauhar jauhar di sisi hukama dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satu daripada bahagian-bahagian jauhar di sisi hukama indal hukama ialah al-jismu at-ta'limi. Jadi bila kita kata ainan di sini takrif di sisi hukama, tak bolehlah kita pergi pakai jisim dengan makna ni. Kita kena pakai jisim dengan makna ni. Jisim dengan makna ni nak beza dia dua ni kan? Kita ambil hok dia. At-ta'limi, ta'inamiyah, lam yamiyah, ta'limi. Dan kita hok akhirat, kita seterusnya lah. Bila naik lebih lagi, kita kena fikir pula lah. Gapo takrif jisim ta'limi, gapo takrif hayula masalah, gapo takrif surah, gapo takrif mufarid ila akhirnya. Habis. Lepas tu kila sampai 7. Ada sampai 7. Lepas tu kita kira usulul jismi. Jisim dengan makna mana? Jisim ta'limi.
Jisim taklimi itu hasil dan apa? Tergambar dia tu di mana? Ada dia tu di mana? Fil makan pada tempat. Dan kita dah cerita dah juga apa ni, ada beza di antara maudhu', mahal dengan makan. Aina ni adalah usulul jismi fil makan. Jauhar jisim yang dimaksudkan di dalam perkataan Imam Sujani adalah jisim taklimi, bukan jisim dua gitu. Lepas tu makan yang dimaksudkan oleh apa Imam Sujani adalah makan yang lawai kepada mahal dan Allah. Tiga kucing dia. Lepas tu nanti kita apa? Baca dalam kitab besar dia senin lah. La ya'lamuha illallah. Tapi sifat kudrat ni dia berbeza dengan sifat iradah. Apa kudrat ni tadi adalah sifatun qadimatan ila akhirih lah. Seperti mana kita makna dalam kitab-kitab. Kerana apa ta'rif segala sifat-sifat Allah Ta'ala tu ta'rif bil rasmi. Seperti mana ni dia ta'rif bil rasmi. Dia tak jadi. Sebab nasi kabur ni dia ada item-item dia yang membezakan di antara dia dengan nasi umum ila akhirih pula. Begitu dah. Habis. Husulul jismi. Jadi takrif ini takrif indal hukama dan takrif ini adalah takrif bil rasmi sahaja. Gitu. Kalau kita nak lebih, kita katakan sini. Kata bila usah kata ainun ai wa rasmul aini indal hukama'i. Bermula rasmu ai makna rasmu at-ta'rif mungkinun ialah mungkin yang mawjud indal hukam, ialah perkara mungkin yang ada di sisi hukam. Kerana apa kita kata dia mungkin yang mawjud? Kerana aina tadi ialah makulah. Dia tadi adalah makulah dan kita dah maklum dah takrif makulah ialah apa? Mungkin mawjud. Ada pada kharij. Dia tu bukan ada pada zihn, ada pada kharij. Lagu mana kita nak kata kepada apa? Ainun di sisi mutakallim. Kerana kita dah maklum dah itu. Ada tiga perkara di sisi mutakallimin ialah makulah. Jauhar, kaifiyatul mahsusah dengan aina. Baik, sekarang ni adakah takrif aina di sisi hukama? Di sisi ini ialah makulah. Maknanya kalau kita nak buat takrif aina, kita nak apa? Makulatul ain indal mutakallimin. Sama ada mutakallim itu Asy'ariyah ke Mu'tazilah ke? Maksud ni Wahabi hak semua ada guna. Pokok dia memang berupa dengan Mu'tazilah. Waktu setengah-setengah kan kalau kita tengok antara silat faham pokok dia sendiri lah. Bila pokok dia fitnah tu, dia kata Asy'ariyah ni adalah Mu'tazilah modern. Tu berat lah. Tu nampak sangat dia tak pandai. Di sisi ke bawah? Di sisi hukam. Dua ni dia. Tapi dia bawah dah. Dia yang ni seolah-olahnya takrif makulatul aini indal mutakallimi ialah hasilnya jisim taklimi pada tempat. Segera bahaya gitulah. Apa? Sebab sama-sama makulah. Ni makulah, ni makulah. Baik. Maka kita jawab dah. Tak sama. Panggil dengan ain dalam walaupun mutakallim. Dia panggil dengan kau. Nama dia kau. Kau ni tadi adalah mufrad. Jamak dia ialah akuan. Maknanya kita cerita tadi. Akuan dari kitab Jawi tadi. Jadi secara mudah dulu kita katakan maku apa al-ain fi makan. Lain. Tapi dia sama-sama mungkin yang mawjud. Satu. Gapo tu kaun? Gapo tu akuan? Pak. Ijtima' iftiraq harakah
bahas ni sebab nampak-nampaknya tak ada takrif di sisi hukamat dalam kitab. Jadi kita tambah salah lah. Habis. Ijtima' iftirah harakat. Maksud dengan lagu ni pasal lah. Kita tahu dah. Hukamat sini, mutakallim sini. Kalau tak dia kata dia tak bahas sekali pun kita boleh duduk dalam sedar. Habis. Mata husulun khussa bil azmani. Bermula mata pula ialah husulun, hasilnya ai husulul jismi ta'limi juga. Kena tagilah ai husulul, kita duduk pada suatu tempat, itu adalah ai. Keadaan kita bermasa, itu kita panggil mata. Itu senang kali. Kita ni dipanggil, kalau kita tengok kita ni kalau dalam hukamat, kita ni ada 2-3 kali kita. Jadi kita ada hayula, ada surah ila akhirih. Cuma kita bagi konsep mudahnya, kita kata senang gini. Hasil dan keadaan kita tu tadi berada pada aina dengan anak kau tadi. Bukan aina dengan mana ni. Kalau takrif di sisi mutakallimin, aina dengan takrif hukamat ni, dia hanyalah amrun iktibari. Gitu. Seperti mana bermasa, keadaan kita bermasa. Macam kita dah ni bermasa dengan masa sekarang. Hak lepas tu masa lepas, hak akhirat itu masa akhirat. Maka keadaan kita bermasa, mutakallimin kata aina tu mungkin yang mawjud. Tu. Jadi kita nak tambah lagu mana? Gini. Yang kita kata aina di sisi mutakallimin itu mungkin yang mawjud, itu apabila aina dengan makna kau. Tapi kalau aina dengan makna ni, husulul jismi ta'limi fil makan, mutakallimin kata benda ni tadi adalah amrun iktibar. Aina dengan takrif ni di sisi mutakallimin, adakah kita memenuhi bilik? Tak. Maka bilik tu tadi adalah makan ghairu hakiki. Tapi gelah yang dipenuhi air, di mana tempat bagi gelah bagi air tu? Segala kita akan ada dalam bahasa Arab yaum sa lail sa. Siang hari dengan malam hari. Maka kita disuruh puasa pada yaum. Maka bila kita puasa, adakah puasa kita tu memenuhi yaum ni? Hari itu nisbah kepada belajar kita, hari itu tadi adalah zaman ghairu hakiki. Begitu yang saya nak belajar. Kalau memenuhi zaman hakiki, kalau tidak memenuhi zaman ghairu hakiki. Kalau pemilihan lafaz manafiqah di buku surat sebelah tu, pertama kerana babelis dia kata gitu. Satu, tu dia kata lah. Yang kedua kerana melihat dan iktibar kepada kebanyakan hukamat ialah manafiqah. Tu dia kata gitu. Tu Ustaz jawab Ustaz. Apa dia letak lafaz manafiqah situ? Ala kulli halnya, kita tak biasa jumpa lagi. Dan dalam kitab-kitab Arab, dalam hawashi-hawashi yang masyhur menggunakan lafaz manafiqah. Sebab syughul mereka lain. Syughul mantik lain, syughul hukamat lain. Hukamat lebih umum daripada manafiqah. Tapi ada wajah lah. Kerana melihat setengah hukamat ialah manafiqah. Harus tu manafiqah juga, dan dia adalah hukamat. Gitu. Tengok waktu lah. Maka kita kata ada wajah. Dah. Ada dua sebab dia kata. Pertama sebab Abuli kata gitu, yang kedua kerana wajah tadi. Habis tak? Selini. Qala al-musannifu terjemah. Bermula makulah ain, ada titik dua titik tu. Bermula makulah ain itu hasil duduk satu jisim. Tahu hasil duduk? Husulul jismi, hasil duduk satu jisim. Wallah alam lah. Takut ada lurah kapal ustaz kecil gitu, wallah alam. Tapi kalau tengok kat lurah Arab, husul dengan makna inhisal, terhasil. Ibn Attar kata husul dengan makna inhisal. Jadi kalau kita maklumlah mentakwilkan dengan apa, dengan inhisal, macam contoh fataha dengan makna infataha.
Maka infataha ni kita terjemah dengan ter biasa. Kalau wazan infa'ala ni kita akan terjemah dengan ter. Kalau dalam surah kita panggil mutawa'ah. Jadi kalau mutawa'ah kita tak boleh terjemah hasil duduk. Ikut lugah kita lah. Kita akan terjemah dalam lugah kita ni, kita akan panggil terhasil suatu jisim. Terhasilnya suatu jisim. Boleh tak? Hasil duduk satu jisim, Allah Alam. Terhasil satu jisim. Jisim ke apa tadi? Jisim taklimi lah. Jisim ini jisim taklimi. Terhasil tadi tu ataupun hasil duduk, Ustaz terima sini. Terhasil dan hasil duduk tu tadi pada tempat fa ta'alluq, fi itu ta'alluq pada usul. Pada hasil-hasil, terhasil pada tempat. Habis. Dan kita dah ambil tadi, makan itu berbeza dengan mahal dan berbeza dengan mawdu'. Paling kurang kita tahu lah ni. Dan kita ingat satu ini contoh. So, apa contohnya? Contoh keadaan kita pada tempat. Inilah ain. Maka ain itu tadi adalah wujudi indal muhkamat. Dan apa? Dengan takrif hukamat tu tadi, dia adalah amrul i'tibari indal mutakallimin. Tapi kalau dengan takrif mutakallimin kaun, boleh jadi dia tu wujudi. Kena tengok pula lah takrif dia. Dah. Habis. Ada kena lagi. Ada dia. Habis tak. Hasil. Boleh. Hasil yakni dia kena ada tak kena ada tu dah. Kena ada apa? Hasil jisim. Kita tak kira tadi kan. Usulun ay usulul jismi at-ta'limi. Takdir yang kita bagi tu takdir Imam Sujani sendiri dalam syarah dia. Dah. Jadi kita ikut hak musannif jugalah. Jadi kita nak takdirkan kalau ikut jauh ini kita kena kata gini. Hasil yakni terhasil suatu jisim ta'limi. Terhasilnya suatu jisim taklimi. Terhasil tu tadi pasal mana? Terhasil yang ditentu akan dia akan hasil tu tadi. Dia hasil tu. Salah dia dah. Hasil tu tadi marji' kepada dia. Terhasil tu tadi terkhusus ditentukan tu bil azmani dengan segala masa. Ba tu takluk pada khusus, bukan takluk pada khusus. Takluk pada khusus. Habis tak? Jelas tak? Bahasa mudah sekali, bermasa bertempat. Bermasa bertempat. Maka bermasa di sisi hukamat wujudi. Di sisi mutakallimin dengan takrif atas tu bertempat di sisi hukamat wujudi. Di sisi mutakallimin dengan takrif hukamat tadi amrul i'tibari. Bertempat. Bermasa pula, mata pula. Maka mata di sisi hukamat wujudi, di sisi mutakallimin amrun i'tibari. Gitu lah. Habis tak kata. Qauluhu maqulatu ain. Maqulatu ain tu tadi dia kata makhuzun tu. Kalau orang yang menuntut faham dari luar kita panggil yang bertanya. Mustafhim tu makna bertanya lah. Dari luar kita ni. Seorang yang bertanya. Kita panggil juga dalam bahasa Arab dengan sa'ilun, yang jisim taklimi. Syai itulah jisim taklimi. Gitu. Nah, habis. Dia tak boleh mutlaqus syai kalau dalam istilah. Kita dah maklum dah. Husulul jismi at-ta'limi fil makan. Itu pada istilah hukum. Bukan jawab ni kita boleh dulu kita kata bertempatnya kita tu tak adalah apa? Ainun di sisi hukum. Habis. Dia kata mana maqulul qaul dia? Ni aina huwa tu maqulul qaul. Mana ni? Syekh Mufattah Mudah ada tulis kitab khusus berkaitan dengan alamatul taqdir. Lepas tu benda yang dikata tu kena ada tadi. Bagaimana? Itulah penutup dia. Tak ada dah. Baik, jadi kita lah boleh tek. Fahuwa maka bermula ia al-ain. Ialah as-sifatu. As-sifah ni ditakbir juga dengan al-hay'ah. Keadaan dah. Baik. Macam-macam nama ulama ni. Al-lari dah. Mujuhunggal ada. Al-lari. Al-lari dah. Syekh Al-lari. Al-Kafiyah Ilmu. Jadi ini saya kulti. Dia suka sangat guna ibarat tiga.
sifat, hay'ah, hal. Kau dulu. Nah, tu rujuknya kita, tu ada dah. Sifat tu jadi keadaan ta'ridu lisyai'i, yang mendatangi bagi sesuatu. Siapakah murad sesuatu ni? Kita maklum dah tadi, ain al-mutahayyizu bizat. Gitu. Jadi kita guna nama dah. Li syai' sini tulis dulu. Siap-siap ke apa? Lil jismi ta'limi. Indal hukama. Lepas tu kita buat pada bawah kita tulis indal jauhaba lil jauhari indal apa? Kepada ain. Gapo? Keadaan sesuatu jisim taklimi pada suatu tempat. Dua kita panggil bertempatnya sesuatu. Apa dah? Yang qasimul ainu, terbahagilah ain itu kepada dua. Ila hakikiyin, laka sikit. Dia kena ada waw dah, wa ghairi hakikiyin. Kaunus syai'i, keadaan bagi sesuatu. Siapa maksud sesuatu tadi? Jisim taklimi. Fi makanihi, pada tempatnya. Keadaan sesuatu tu duduk pada tempat dia duduk. Tempat yang dia duduk tadi tu al-mukhtas bihi, yang tertentulah ia. Mustatir dalam mukhtas tu boleh dia mukhtas ni istifa dah, dia bukan istifa apa. Isim taklimi tadi tu bihi, dengannya, dengan makan. Fihi, bihi ai bil makan. Alladhi, makan ini itu pula sifat kedua kepada makan dah. Al-mukhtas sifat pertama, na'at pertama. Alladhi, na'at kedua. Imam Attar kata dalam hasyiah dia ke atas matlaab, dia kata al-mawsul al-mawsulatu tusilul jumala bil mufradi. Imam Attar sebut di dalam hasyiatul matlaab. Contohnya kakauni Zaidin, seperti keadaan Zaid fi maudhi'ihi, pada tempatnya. Tempat Zaid itulah maudhi'ihi ay maudhi'i Zaidin. Tempat Zaid yang mana? Allazi syaghalahu, yang bersibuk-sibuklah ia Zaid hu, akan dia akan makan ataupun akan maudhi', gitu. Ini balik pada maudhi'i, maudhi'ahu, bersibuk-sibuk Zaid akan tempat dia tadi tu. Lagu mana? Tidak adalah seperti demikian. Ini ghairul mukhtassi, yakni tidak tertentu dengannya. Ghairul mukhtassi. Macam contoh kita tilik si Zaid duduk dalam kelas. Kalau tempat hak Zaid duduk tu, tu dia hagal duduk. Dia tak boleh nak pergi apa satu zat yang lain pula pergi bersera masuk dalam dia, tak boleh. Habis. Qauluhu, makulah mata pula. Mata. Gapo mata? Usulus syai'i. Kata mata ni jadi makulah hanyalah di sisi hukam. Jadi mata tu jadi mungkin yang mawjud hanyalah di sisi hukam. Jadi gapo kah ta'rif mata? Usulus syai'i, terhasilnya sesuatu yakni jisim taklimi. Fi zamani, pada tempat. Betul? Pada tempat. Satu ta'rif. Au itu dah. Wallahu alam. Kalau kita tengok kepada husul takrif, di soalan begini, ustaz nak kata mata tu ada dua takrif. Satu husul syai'i fi zaman, yang kedua as-sifatul lati ta'ridu lisyai'i bi'tibari wujudihi fi zaman. Ada dua takrif kepada mata. Boleh tak? Lagu mana boleh tubik takrif yang kedua? Kerana melihat kepada perkataan mata makhuzun min qaulil mustafhimi an zaman syai'i mata huwa. Boleh tak? Maka kita jawab gini. Kalau kita tilik kepada takrif pertama pun, mata ni makhuzun min qaulil mustafhimi an zaman syai'i mata huwa juga. Mata ni tadi adalah diambil daripada perkataan seorang yang bertanya tentang masa bagi sesuatu. Tak kira lah dengan takrif usul syai'i fi zaman ataupun dengan takrif as-sifatul lati ta'ridu lisyai'i bi i'tibari wujudihi fi zaman.
Jadi kalau ikut takbir, kita katakan ma'khuzun min qaulil mustafhim ini kena duduk depan. Contoh kita kata gini, fa qauluhu maqulatu mata ma'khuzun min qaulil mustafhimi an zamani syai'i mata huwa. Fa ta'rifuhu birrasmi, kita katakan bahawa husul syai'i fi zamani au as-sifatul lati ta'ridu lisyai'i bi i'tibari wujudihi fi zaman. Kita kata begitu tu ada sandaran. Al-Imam Abid Makul dalam Makulah Ambilian, dia bagi dua takrif ni. Dia buat lagu susunan gitu. Susunan yang kita cerita tadi. Seperti juga Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Jawahirul Makulah, dia bagi dua takrif. Tasawwur awaliyah pun bagi dua takrif. Takrif pertama husul syai' fi zaman. Takrif yang kedua, takrif pertama, takrif yang kedua adalah as-sifatul lati ta'ridu li syai'i bi i'tibari wujudihi fi zaman. Khulasah ini asli. Gapo makna mata? Mata tu pada lughah diambil daripada perkataan seorang yang bertanya tu an zamani syai'i, tentang masa bagi sesuatu. Baik, lagu mana dia tanya? Maqulul qadiyah, mata huwa. Bila dia benda ni? Bila dia? Bilakah dia? Ai qiyamu zaidin, masalah bila. Satu selesai. Gapo takrif maqulat di sisi istilah hukama? Pertama, usul syai' fi zaman. Satu takrif. Terus ada hak tu kita bahas. Gapo takrif kedua? As-sifatu. As-sifat ni kita sebut tadi ada dua takbir ulama. Gapo? Hay'ah dengan halah. Keadaan yang ta'ridu li syai', yang mendatangi akan sesuatu. Lam za'idah lah. Kerana ta'ridu ni dia kena ada maf'ul bih. Lepas tu lam masuk tiba-tiba kepada maf'ul dia, maka lam tu lam zaidah. Huruf zaidah dia masuk dalam suatu perkataan 3 tujuan. Pertama, li taqwiyatil amili. Yang kedua, li tawkilin nafi. Yang ketiga, li tazyinil lafzi. 3 tujuan dia. Pertama, li taqwiyatil amil, nak memkuatkan amalan. Macam ni ya, dipanggil taqwiyatil amil. Yang kedua, takkidin nafi, nak kuatkan lagi nafi. Laisa kamislihi apa? Kafa bil mauti syahida, atau laisa kamislihi syai'un. Itu lah tu. Jadi setengah pendapat yang mengatakan kaf tu kaf silah, kaf zaidah dalam bahasa kita lah, dalam bahasa nahwu. Kalau dalam bahasa tafsir, ulama tafsir dia menjaga adab, disebut zaidah dengan silah. Maka di sisi ulama yang mengatakan kaf tu kaf silah, maka ziyadah tu tadi kita panggil ziyadah li ta'kidin nafi. Laisa, nak takkid ke laisa. Kan? Apa? Yang ketiga adalah tazyinil lafzi. Saja-saja tambah nak suruh sedap lapar. Macam apa? Kafa bil mauti syahida. Kafa bil mauti. Dia sebenarnya kafa al mautu syahida. Sebab al maut tu tadi adalah fa'il. Kafa bil mauti, al mauti tu fa'il. Boleh fa'il marfu' fi mahall fa'ilun marfu'un bid dhammah al muqaddarah. Ala kulli hal. Jadi lam sini lil apa ni? Li syai' itu lam zaidah. Li ta'kid li taqwiyatil amal. Satu selesai. Ta'ridu li syai'i, siapa murad syai'? Jisim ta'limi. Jisim ta'limi. Mendatangi akan jisim ta'limi bi'tibari wujudihi fi zaman, dengan melihat dan menilik kepada wujudihi, adanya ia asyai', ia jisim taklim itu fi zaman, pada masa. Bahasa mudah kita sebut tadi bermasanya jisim taklim ataupun bermasanya kita. Maka zaid ni dia bermasa dengan masa sekarang, dan dia akan bermasa dengan masa esok, dan dia telah bermasa dengan masa semalam. Maka keadaan kita tu bermasa dengan masa-masa yang tertentu, itulah maqulatu mata. Jadi maqulatu mata di sisi hukamat ni, benda yang boleh kelih, boleh dengar, benda yang boleh kelih, benda yang boleh dengar, benda yang boleh rasa. Yang ni dia tu benda maujud. Di sisi ke bawah, di sisi hukamat. Di sisi kita tak. Dia hanya amrun iktibari, kita reti pada akal sahaja. Dan dia sangat berkait apalah dengan ta'rif masa di sisi mutakallimin. Jadi masa di sisi mutakallimin boleh adalah amrun iktibari, diri masa itu sendiri. Time dalam luar kita kan, dia adalah amrun iktibari. Kalau dalam bahasa bawah itu
adalah apabila seorang itu tadi dia kata dia pengkaji sains. Dia kata sains mengatakan, lepas tu dia sebut pula lafaz mutakallimin juga mengatakan, situ masalah dia. Dia kata sains dan mutakallimin mengatakan masa itu wujudi. Tadi waktu saya apa? Waktu ngaji makulat ni dia tu baik apa dia? Untuk apa? Balas baliklah, untuk betul baliklah. Gitu. Okey, kita dalam kesubuhan ni dah. Habis tak? Yang qasimul mata, terbahagi mata ila dua juga. Hakikiyin wa ghairi hakikiyin. Makasih dah. Hakikiyin wa ghairi hakikiyin. Ada syaddah atas ya. Hakiki. Sebab dia nisbah. Kita kena kekuatan isim maf'ul. Seperti mana isim maf'ul marafa' kana fa'il, begitulah juga isim mansub mim nun sin waw ba. Isim mansub juga boleh marafa' kana. Dalam mantik syakar pertama kita kata gini. Isim mansub beramal natijah dia daripada qiyam harakat tadi. Isim mansub marafa' kana. Dalam syakar pertama ni dia wajib tubik natijah. Kalau kita susun je pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, 4, ikutlah murakkab tulis kan untuk menjaga mustaqil. Habis tak kata. Khulasah dia isim mansub kalau ada ya nisbah belakang tu, dia boleh dia boleh merafaqkan naif. Khulasah. Lewat. Yang qasimul mata ida hakikiyin. Fa yakni saumin fi yaumin. Macam nak ni. Puasa pada 3 tengah hari. Maka puasa pada 3 tengah hari ni, perbuatan puasa yang disuruh untuk puasa pada siang hari, adakah puasa tu berlaku memenuhi waktu yaum? Memenuhi. Maka yaum nisbah kepada perbuatan puasa, kerana gerhana ni dia ada ketika tu je. Dia ada ketika tertentu. Gerhana kan dia ada waktu dia. Maka berlakunya gerhana pada ketika itu, pada waktu tertentu tu tadi, ialah zaman. Maka waktu tertentu tu namanya zaman hakiki kepada gerhana apa? Ikutlah gerhana matahari ke gerhana hakiki. Habis. Wa ghairu hakikiyin dan ghair hakiki. Gapo maksud mata ghairi hakiki? Gapo maksud illa kana ghairu hakiki? Kita maklum dia adalah istisna. Istisna dia mesti ada apa? Mustasna minhu. Mustasna minhu tak ada guna dia. Kalau kita kata mustasna minhu ke apa ialah jumlah atas dia tu, maka tak bolehlah ghairu hakiki lagi. Kerana tidak boleh ada fasil di antara istisna dengan mustasna minhu. Itu dalam nahwu. Kita maklumlah. Jadi wallahu a'lam, kalau kita nak kira-kira ibarat musannaf sendiri, kita kata gini. Illa tu ai in kana, seperti waktu seminggu dan setahun dan sebulan. Bin nisbati dengan nisbah dan dengan tilik kepada ma waqa'a fi ba'di ajza'iha. Dengan tilik kepada apa yang berlaku pada setengah daripada segala juzuknya al-mazkurah. Tu balik pada mazkurah, usbu' sanah syahrul dengan nisbah. Macam begini. Kita puasa setahun, kita tilik seharian tu tadi. Seharian tu jadi zaman ghairu hakiki tu. Sebab malam kita buka dah. Kita dah. Tu murad ustaz. Tapi dengan cara kita takbir tadi kena orang bagi jawab. Kena orang bagi jawab kepada in. Kena orang bagi jawab kepada in. Dan kita dah maklum dalam bahasa dia dan kalau dia sapa kepada apa? Ain dengan mata masuk je nisbah orang lain sini. Nisbah di mana-mana dah. Kita kena baca dulu deh. Kita kena baca dulu. Jadi kita. Apa dia?
Clear dah. Tak lagi. Dah bersih pun dah bersih. Clear dah masih. Tak lagi baru dah bersih. Ada? Sambut je, sambut je. Tahu lagi? Tak ada ni. Tak ada. Ada. Sikit. Kan hotel satu. Hotel kalau hotel satu. Ni masuk. Masuk. Jangan masuk game dia nak ya. Tak si jaga sakit. Air apa? Kalau ada satu tu boleh. Takut kena ni. Lompak ni. Hari-hari pun boleh sebenarnya mak kata. Bodang kat dia. Apa? Kenyesal. Yang mana? Agak-agak boleh. Hari-hari. Oh. Kalau mak Dia ayah semua hotel. Kau mantik kan? tak ada mantik ke makolat ke. Berani tu, berani. Dulu sampai lebih. Hari satu tu lagi apa? Dulu. Lepas. Nampak start balik dulu 5 dah atas. Ahad. Sudah jadi kan. Start lah dah pergi nak balik tak. Hotel lah dulu. Ada bagi dia. Tengok ada dia juga. Hari Dia balik lah. Isnin bolak tu. Kalau dia balik Ahad. Ataupun Ahad tu. Tak apa. Ya, dia dengar. Dia kita colek kan, colek ustaz lah. Dia kata sekalian ustaz dia tahu ni apa boleh dia. Kena takik balik lah. Kita nak buat kena ajar dia. Kalau jaga buat dia full, kita kena Ya, colek. habis ni. Ya. Kita kena colek lah maksudnya. Ini kan ada dah. Ada dengan Biasa kita kena tirah, kena 2 BI so. Dah. Sudah ketemu betul. langsung tu. Langsung kena. Mudah dah dia tak ada apa dah. Kalau dengan jelas pada kita ni cukup lah. Cuma kita kata nak video, kita dulu cari lagi tempat boleh settle nak. Ada. Okey. Kita ni kita ni. Kalau kau dia boleh buat kita tempat sikit, kita tempat sikit. Atau dia boleh buat kertas biasalah lah tu. Boleh tu buat tempat sikit. Baru 3 bulan. Dulu sekali kan waktu tak ada meja kan. Betul. Ada meja boleh buat ni lah. Kita Dia boleh buat buku juga. Dia boleh tak boleh buat. Dia 3 bulan muka. Tahu? Baru tampuk. Maaf tu kita boleh buat ini. Buat ini. Kita baru ada dia. Tengok tu. Terus dia tak atas dia. Oh, Nanti kita dia boleh maaf. Yang belum kita kan ada cara-cara nyata pun kan. Kalau boleh hari mata tu Bagi hok siap dia. Dia tengok dah tepi siapa ni. Jangan situ. Keras. Keras. Lagi kantak. Jangan. Kaif dia tu buat lagi. Aku nak kaif mana? Kaifiyah Nasraniyah Istidariah tak ada lagi.
Baik, esok tu kita sambung yang ke berapa? Kelima, isbah. Yang kene wadok. Yang ketujuh. Habis. Apa lah setengah tu lah. Macam mana? Kita tu. Allah Muhammad wa